Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning. So, saya nama saya Muhammad Nur Fazli, ya. Boleh dipanggil sebagai Cikgu Fazli. Okey, untuk hari ini saya akan mengajar bahasa Inggeris tahun 1, eh. Bahasa Inggeris tahun 1 untuk murid-murid tahun 1 2021, ya. Tahun lepas saya mengajar di tahun 2, ya. Kemudian naik tahun 3 dan seterusnya lah. Okey. Jadi pada hari ini kita akan ada slot untuk bahasa Inggeris tahun 1. Okey. Uh, Bagaimanapun sekarang murid tahun 1, ya, berada dalam minggu transisi, ya. Minggu transisi, ya, yang merupakan orientasi lah. Orientasi awal iaitu pengenalan kepada persekolahan, sekolah rendah. Jadi pada minggu transisi ini dia lebih kepada pengenalan lah, ya, pengenalan mengenai sekolah, ya, mengenai cara-cara belajar di sekolah rendah, ya, murid-murid yang datang daripada prasekolah, daripada tadika, ya, dan ada pelbagai latar belakang. Jadi ada dibuat satu minggu transisi, ya. Jadi dia tak terus belajar lah, dia ada pengenalan kepada uh, sistem pembelajaran, sekolah rendah. Bila masuk tahun 1, mereka perlu bersedia sebagai murid sekolah rendah. Okey. Jadi pada masa sekarang juga, pembelajaran dan pengajaran, tidak dapat dijalankan secara bersemuka, di sekolah tidak dapat dijalankan secara bersemuka. Okey. Kerana masalah, pandemik COVID-19, yang berlaku sekarang. Jadi pembelajaran di rumah ataupun singkatannya PDPR. Okey, jadi ada sedikit panduan yang saya ingin kongsikan kepada ibu bapa dan penjaga, ya, dalam menjayakan PDPR. Pelibatan ahli keluarga murid amatlah dihargai, seperti yang kita sedia maklum bahawa, ya, murid-murid yang terlibat dengan PDPR, terutama sekali tahun 1 ini, ya, mereka masih kecil, masih tak tahu lagi, jadi perlukan bantuan daripada ibu bapa ataupun uh, penjaga, ya, yang boleh membantu mereka lagi mengikuti, PDPR. Okey, sikap prihatin dan hormat menghormati antara satu sama lain adalah perlu, ya. Kita perlu saling ambil prihatin dan juga hormat menghormati antara semualah. Okey. Sebarang pertanyaan permasalahan boleh berhubung dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. Sekiranya ibu bapa ataupun penjaga ada pertanyaan, ada masalah, ya, mengenai PDPR dan sebagainya, ya, boleh berhubung dengan guru kelas ataupun kalau berkaitan dengan mata pelajaran boleh berhubung dengan guru mata pelajaran tersebut. Okey. Jadi yang keempat, kemenjadian murid merupakan matlamat yang ingin dicapai oleh semua pihak. Jadi sebagai guru, ya, kita hendak murid, ya, menjadi, ya, berjaya. Jadi ibu bapa pun mestilah hendak murid iaitu anak-anak mereka berjaya juga. Jadi sama-sama lah kita berusaha menjayakan PDPR ini agar kemenjadian murid, ya, dapat dicapai. Okey. Seterusnya. Okey. Assalamualaikum. Hello. My name is Muhammad Nur Fazli. I teach English for One Bestari for this year. You can call me Cikgu Fazli. Okey. Jadi saya yang mengajar untuk satu bagi tahun ini, ya. Nama kelas satu Bestari untuk maklumat, walaupun nama satu Bestari cuma ada tahun 1, cuma ada satu kelas sahaja.
ya, dan semua tahun lain semua ada satu kelas sahaja, ya. Tetapi nama kelas satu bestari, dua bestari dan seterusnya lah. Okey, boleh panggil saya sebagai Cikgu Fazli, tak ada masalah. Ya, saya juga mengajar subjek-subjek lain. Okey, option saya ialah pengajian sosial, minor pendidikan jasmani dengan bahasa Inggeris, elektif bahasa Inggeris. Okey, next. Okey, minggu transisi tahun 1, sekarang lah 25 Januari hingga 29 Januari, ni yang minggu yang tu dia untuk tahun 2021, transisinya lebih lama daripada sebelum, sekiranya tahun sebelumnya 2020 transisi ambil masa 1 bulan, 4 minggu, untuk tahun 2021 disebabkan oleh PDPR dan sebagainya, menyebabkan transisi ini ambil masa yang lebih lama supaya murid bersedia dan dapat adaptasi dengan pembelajaran, gaya pembelajaran di rumah. Okey, seterusnya our school. So jadi kita berkenalan sedikit lah dengan sekolah kebangsaan Kemahang. Yang ini adalah lencana ataupun logo bagi sekolah kebangsaan Kemahang. Gambar saya nak masukkan tapi tadi tak ada gambar yang cantik. Next time saya akan masukkan gambar-gambar sekolah dan juga gambar persekitaran sekolah supaya murid tahu. So the people will know where is the canteen, where is the staff room, where is the toilet, where is the library. Okay, itu yang kita akan biasanya lah kalau minggu transisi kita akan bagi tour, kita akan ajar, kita buat pusing tempat yang biasa murid akan gunalah di sekolah, di mana mereka akan gunakan library, pusat sumber, akan gunakan mabar komputer, akan gunakan kedai buku dan sebagainya. Okey, tapi hari ini saya tak masukkan gambar-gambar tu. Okey, next. So we go on to our main business. Kita pergi kepada yang utama sekali. Okey, untuk minggu ini murid perlu didedahkan mengenai rutin kelas. Rutin kelas. Apa itu rutin kelas? Rutin kelas ialah aktiviti pengurusan kelas yang dijalankan secara tetap. Maksudnya benda-benda ni, rutin ini perkara kebiasaan. Okey, perkara kebiasaan yang perlu dilakukan di dalam kelas. Apabila sesuatu sesi persekolahan itu bermula, maka ada dalam kelas tu perlu ada rutin dia lah. Okey, perkara biasa je di tadika dan prasekolah, murid-murid telah pun didedahkan. Cuma di tahun 1 ini kita cuma nak ulang kan, nak ulang kaji sahaja. Dan juga bagi pendedahan yang baru kerana di prasekolah, di tadika, murid adalah mempunyai seorang ataupun dua sahaja guru kan. Tetapi di dalam tahun 1 jadi guru-guru ini akan bertukar. Jadi dia kena pendedahan yang barulah. Okey. Jadi antara aktiviti dalam rutin kelas seperti berikut, ucap selamat, selamat pagi, Assalamualaikum dan sebagainya, bacaan doa. Jadi murid-murid boleh belajar doa penerang hati, doa penerang hati. Okey, tertib tempat duduk, duduk okey, tempat masing-masing lah. Disediakan meja, disediakan kerusi, tempatnya duduk di situ. Okey, kedatangan murid dan sebagainya, membersihkan kelas. Okey, kita akan pergi satu persatu lah, lebih kurang satu persatu apa yang perlu dilakukan oleh seorang murid tahun 1. Okey, rutin kelas bahasa Inggeris. Saya pergi terus kepada rutin kelas bahasa Inggeris.
Untuk subjek-subjek lain dia akan terangkanlah. Ya, jadi yang ni saya terangkan untuk subjek bahasa Inggeris. Ya, untuk bahasa Arab ada pula. Bahasa Arab kan. Untuk bahasa Melayu ada dia punya rutin dia. Matematik ada rutin dia. Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Cuma untuk rutin kelas bahasa Inggeris ini kita kena gunakan kita kena dedahkan murid-murid tahun 1 ini dengan arahan ataupun instruction dalam bahasa Inggeris. Okey. Boleh buat tak ada masalah. Tahun 2 tahun lepas pun boleh. Okey. Number 1 class monitor instruction. Okey. Class monitor instruction, stand up class. Okey, maksudnya bila ada sesi persekolahan bersemuka nanti, ya. Sesi persekolahan bersemuka nanti bila sekolah dibuka, akan ada jawatan ketua kelas, ya. Akan ada jawatan ketua kelas untuk setiap kelas. Jadi untuk tahun 1 pun dia akan ada ketua kelas. Untuk apabila seseorang guru itu masuk ke dalam kelas, kelas monitor ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil ketua kelas akan bagi arahan, instruction, ya. Stand up kelas, stand up kelas, bangun semua kan. Dalam bahasa Melayu dipanggil bangun semua, dalam bahasa Inggeris kita guna stand up kelas. So murid-murid yang lain pun akan bangun. Okey, bila sudah bangun, berdiri elok-elok, tak mahu ada yang bangun, ada yang tak bangun. Semua dah berdiri dengan elok, muka tengok kepada guru yang di depan, kemudian bagi salam. Assalamualaikum, ataupun guru yang bagi salam. Ada guru dia tunggu murid bagi salam. Ada guru dia bagi salam dulu. Jadi tengoklah, bagi salam. Assalamualaikum. Kalau guru yang bagi salam, guru yang cakap Assalamualaikum, murid pun jawablah salam. Waalaikumsalam. Kalau murid yang bagi salam Assalamualaikum, maka guru pun perlulah jawab Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Seterusnya greetings, ucap selamat. Yang ni ucap selamat tadi. Jadi dalam bahasa Inggeris kita ada good morning, good afternoon, good morning, good afternoon. Kita sekolah ada sesi pagi, jadi kita ada good morning dengan good afternoon, good morning pagilah. Okey, good afternoon bila sudah pukul 12 tengah hari, selepas pukul 12 tengah hari, good afternoon. Okey, dah pukul 1 petang, okey, bolehlah good evening, tapi kita good morning dan good afternoon lah, selepas pukul 1 petang tu, pukul 2 tu baru good evening. Okey. Kalau persekolahan lain, mungkin ada good evening, dia buat sesi petang. Okey. Tapi di sekolah sini kita cuma ada good morning dan good afternoon. After that, selepas itu, sit down, teacher akan cakap, guru akan cakap sit down. Ataupun kalau guru tak cakap apa, boleh semua duduk, sit down. Dia kata sit down tu, okey, murid semua pun duduk. Duduk di kerusi masing-masing. Maksudnya duduk di tempat masing-masing lah. Okey, bukan duduk di kerusi orang lain. Bukan duduk di kerusi orang lain. Okey. Untuk SOP COVID, kita tak benarkan murid bertukar-tukar meja. SOP tahun lepas lagi. Tak boleh tukar-tukar meja. Hari ni duduk sini, esok duduk tempat lain. Okey. Rutin kelas yang lain, rutin kelas juga tetapi tak masuk yang itu tadilah. Yang tadi lebih kepada rutin kelas semasa guru masuk. Semasa guru masuk.
Okey, untuk rutin kelas yang seterusnya, sekiranya dah mula pembelajaran, dah mula cikgu mengajar dan sebagainya, maka murid perlu, rasa perlu ke tandas, ataupun perlu ke bilik guru, kerana ada hal, ataupun perlu ke kantin kerana kehausan sangat dah. Air dah tak ada. Jadi kena pergi kantin untuk minum air sedikit lah. Dah tersedak-sedak dah. Jadi apa yang perlu murid cakap. Okay, kalau nak pergi ke toilet ataupun tandas, may I go to toilet please, ataupun please teacher, may I go to toilet, ataupun please can I go to toilet. Okay, mana-mana yang mudah, ayatnya yang mudah, mana-mana yang mudah diterima oleh guru, tak ada masalah. Saya akan boleh difahami, dan tak terlalu rigid lah benda ni. Kita faham lah. Janganlah sebab nak cakap may I go to toilet please, mari murid pun tak reti ni sebut ni, tak reti nak sebut, tak apa, tapi kena cubalah. Tak reti nak sebut, dah tak pergi tandas, akhirnya berlaku perkara yang tak diingini. Jadi siapa yang susah? Guru dan murid tersebut yang susah nanti. Okay, jadi tak apa, cuba sebut. Kalau tak reti, cakap, nanti saya akan bantu. May I go to toilet please. Awak pun ikutlah. May I go to toilet please. Ataupun teacher, may I go to toilet. Okay, jangan takut. Jangan takut. Bahasa Inggeris kita perlu guna aplikasi. Yang kecil-kecil macam ini pun penting kerana dia adalah sebahagian daripada rutin, dan bila dah jadi rutin, jadi kebiasaan, kita dah absorb, kita sudah menyerap bahasa itu, kita dah menyerap bahasa itu, bahasa Inggeris itu. Okey, jadi jangan risau, step by step boleh cuba, boleh cuba untuk guna, biasakan, lama-lama jadi biasa, tak ada masalah. Tapi jangan terlalu ringkas, jangan terlalu ringkas yang berlaku di sekolah-sekolah menengah dan sebagainya. Teacher toilet, ataupun sebut toilet je. Okay, teacher toilet. Kalau cakap teacher toilet tu, dia tanyalah siapa yang toilet. Okay, siapa yang toilet? Teacher tandas, cikgu tandas. Jadi cakap dalam ayat yang penuh supaya jelas, dan juga kamu dapat belajar struktur ayat. Cakap yang pendek-pendek macam tu boleh mendatangkan perkara yang pemahaman orang lain-lain. Teacher toilet, saya dengar macam cikgu tandas, cikgu jadi tandas pula dah. Okey, tak mahu yang tu, jadi cakap may I go to toilet please. Okey, and then address teacher as cikgu or sir. Boleh nak panggil cikgu pun boleh, panggil sir pun boleh, panggil cikgu senang. Jadi saya lelaki boleh panggil sir, tuan, tak ada masalah. Tapi panggil cikgu lah, okey, tak ada masalah. Okey, sir, tuan, okey, cuma bukan Sir Fazli lah. Kalau Sir Fazli tu dia dah jadi pangkat dekat Britain di sana. Jadi Sir macam Sir Alex Ferguson tu, dia Sir. Di England sana Sir S huruf besar tu adalah pangkat. Dia dapat daripada Ratu Inggeris, Queen Elizabeth. So baru boleh. Tapi kalau Sir SIR sahaja, tanpa nama tu boleh, tak ada masalah. Okey, nak senang, tak nak fikir yang tu, panggil cikgu je, tak ada masalah. Panggil saya cikgu, tak ada masalah. Kerana saya memang cikgu. Okey, raise your hand if you want to ask questions. This is classroom routines. Kalau nak angkat, kalau nak bertanya soalan, ada tanya soalan ataupun nak menjawab soalan, boleh angkat
tangan. Boleh angkat tangan tanpa bunyi. Ini pengurusan bilik darjah lah. Mana-mana kelas pun akan amalkan benda ni. Angkat tangan. Angkat tangan. Jadi cikgu nampak, cikgu akan tanya. Okey, kenapa? Okey. Kalau semuanya berbunyi, maka kelas akan jadi terlalu bising. Dan tak boleh nak belajar. Okey. And don't forget to keep your class clean and tidy. Dan pastikan kelas kita berada dalam keadaan yang bersih dan tersusun dalam kemas. Contohnya macam ni lah. Jadi tak mau bawah lantai ni ada kertas. Jadi bersihkan. Sebagai ahli kelas, kamu bertanggungjawab, murid-murid bertanggungjawab sendiri untuk membersihkan kelas. Bukan ibu bapa bukan ibu bapa datang sapu kelas. Bukan. Itu adalah tanggungjawab murid-murid. Mereka akan belajar tanggungjawab tersebut. Okey, last saya terlupa. Kalau dah cikgu nak meninggalkan kelas, terlupa nak masukkan dalam slide. Semua kelas monitor akan cakap stand up kelas dan cakap thank you. Thank you teacher. Ataupun thank you sir. Thank you sir ataupun thank you teacher. Saya lupa pula nak buat satu slide bagaimana untuk guru meninggalkan kelas. Guru cakap, okay, that's all for today. Thank you all. Okay, kamu pun okay, stand up. Guru kelas dia akan kata, okay, thank you all, kelas monitor. Okay, kelas monitor, ketua kelas akan bangun dulu. Stand up kelas. Okay, semua bangun. Bangun elok-elok. Berdiri elok-elok. Jangan ada yang menghadap ke belakang. Ada yang menghadap ke belakang. Cakap thank you teacher tapi menghadap belakang. Bagi sebabnya dia masukkan buku dalam beg dan sebagainya. Jadi tak apa, nak cakap terima kasih, bangun elok-elok, tengok muka cikgu. Ada yang tak mau perlakuan yang kurang sopan. Jadi beradab. Kita nak cakap terima kasih, thank you, kita pun tengok muka guru tersebut. Kiranya menulis, berhenti dulu menulis. Okey, kemudian cakap thank you sir ataupun thank you teacher. Okey, untuk bahasa Inggeris. Senang je kan? Bila dah habis, stand up. Ketua kelas akan cakap stand up. Okey, kemudian cakap thank you teacher. Thank you teacher. Tak ada masalah. Okey. Ramai-ramai. Okey, that's all. Thank you. And bye.